Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menerima saya sebagai calon ditemuduka untuk hari ini. Sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Hasyarul Syahidah binti Muhammad Tiab. Berumur 22 tahun pada tahun ini. Saya merupakan anak kelahiran Perak dan menetap di Serimanjung, Perak. Saya merupakan graduan lepasan ijazah sarjana muda dengan kelulusan Syariah Islamiah dengan pengkhususan modul perundangan Islam. Apa yang saya lihat pada diri saya 5 tahun akan datang, saya yakin suatu hari nanti saya akan menjadi seorang guaman yang berjaya dan berdedikasi serta melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dalam mengendalikan kes-kes di mahkamah. Bukan setakat itu sahaja, saya juga akan menegakkan keadilan bagi seseorang yang ditindas agar mereka mendapat hak masing-masing dan hidup dalam aman dan damai. Justru itu, saya juga akan menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan mampu melahirkan lebih banyak lagi anak didik memegang 4-5 angka setiap bulan walaupun hanya menjual produk orang sahaja. Seterusnya, kekuatan yang saya miliki adalah berpegang teguh dengan prinsip ketika bertugas. Berani bercakap di khalayak ramai, bersikap terbuka, bijak dalam pengurusan diri dan masa serta berkebolehan dalam bidang pendidikan. Saya juga mempunyai kelemahan. Antaranya ialah kurang berkeyakinan untuk kehadapan apabila bekerja di dalam kumpulan. Selain itu, kurang menguasai 100% dalam bidang IT, terutamanya dalam penggunaan Adobe Photoshop. Dari sudut ganjaran dan pembayaran gaji pula, saya seorang yang optimis dalam perkara ini. Saya tidaklah mengharapkan gaji yang terlalu tinggi kerana saya amat memahami tahap pencapaian tertinggi berkenaan gaji bagi jawatan yang saya sedang pohon ini. Bagi saya, biarlah gaji itu bersesuaian dengan prosedur koperasi standard yang telah ditetapkan oleh setiap syarikat kepada pekerja-pekerjanya. Sumbangan yang saya boleh berikan sekiranya menjawat jawatan yang dipohon adalah menguasai fakta dan undang-undang kerana ia dapat membantu menjalankan tugas dan mencari hujah yang perlu dan bersesuaian demi kebaikan pelanggan. Bukan setakat itu sahaja, saya akan bersungguh-sungguh dan tekun. Seorang peguam perlu sanggup berkorban masa, tenaga dan menguasai setiap fakta, kes serta peruntukan undang-undang yang dibentangkan di hadapannya. Selain itu, mahir dalam pengurusan operasi dan sumber manusia. Pengurusan operasi sebuah firma guaman adalah unik kerana bukan sahaja ianya dipenuhi dengan unsur-unsur kerahsiaan, tetapi ia juga isu security yang tinggi. Kepakaran saya selain daripada jawatan yang dipohon adalah menjadi tenaga pengajar. Saya mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan selama 4 tahun. Selain itu, saya juga mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan. Perniagaan yang dimaksudkan adalah menjual produk kecantikan dan kesihatan. Ini dapat meluaskan lagi pengalaman saya dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Berdasarkan soalan yang diajukan, iaitu apakah kepentingan, integriti atau kejujuran dalam sesuatu pekerjaan? Apa yang saya dapat simpulkan, integriti adalah asas kepada perwatakan. Seseorang yang berintegriti telah terbangun nilai-nilai teras seperti belas kasihan, kewibawaan, murah hati, jujur, kesetiaan, mempunyai matlamat dan kepercayaan yang akhirnya akan membayar kepada nilai dan kejayaan kepada mana-mana organisasi. Bekerja dengan orang-orang yang berintegriti dapat mewujudkan persekitaran kerja yang positif
kerana terdapat kepercayaan dalam kalangan rakan sekerja. Bukan setakat itu sahaja, ia akan mengelakkan rasa tidak yakin pihak pengurusan dan syakwasangka. Sebagai contoh, mematuhi polisi syarikat, bekerja tepat pada waktunya, menghormati rakan sekerja dan membina kepercayaan dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan soalan yang diajukan iaitu wajarkah seseorang graduan menerima tawaran pekerjaan yang bukan dalam bidang kemahiran? Saya dapat berikan dua sisi pandang. Pandangan pertama adalah pandangan tersurat, iaitu graduan yang telah menjalani proses pembelajaran dan mahir dalam bidangnya tidak wajar untuk menerima tawaran pekerjaan yang bukan dalam bidangnya. Hal ini kerana graduan tersebut akan mengalami kesukaran yang melampau untuk menyesuaikan diri untuk menerima tawaran pekerjaan yang bukan dalam bidangnya. Amatlah rugi sekiranya kemahiran yang telah dicapai itu dipersiakan dan ditinggalkan serta dilupakan begitu sahaja. Selain itu, pandangan dari sudut lain pula adalah pandangan tersirat, iaitu graduan sewajarnya menerima tawaran pekerjaan yang bukan dalam bidangnya. Hal ini kerana menceburi bidang lain semasa bekerja akan menggambarkan ciri seseorang itu bersedia menerima apa jua bentuk cabaran dan tidak memilih jenis pekerjaan. Bukan itu sahaja, graduan yang bersikap profesional dalam hal ini akan sentiasa membuat inovasi seperti menggabungkan kemahirannya semasa di peringkat pendidikan dengan bidang pekerjaan di tempat kerja. Berdasarkan dari sudut pandang ini, saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa seseorang graduan wajar menerima tawaran pekerjaan yang bukan dalam bidang kemahiran mereka. Hal ini kerana saya lebih memandang kepada situasi ketika ini. Bagi saya, kemanisan di alam pekerjaan tidak akan wujud melainkan hadirnya kesulitan dan kepayahan padanya. Itulah apa yang saya lihat kemegahan dalam syarikat ini berdiri kukuh berbanding syarikat-syarikat yang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih.